Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya salam daripada Tuan Azir yang tak dapat bersama tuan-tuan pada malam ni. Sepatutnya Tuan Azir beri pengisian dan beliau bersama kerana beliau pergi menyambut cucu yang ketiga. Tahniah dan minta saya gantilah malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Malam ni kita lihat sedikit peringatan daripada hadis yang dinakalkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitabnya jilid yang kedua. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza ibtalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Katanya Abdullah bin Umar, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk di kalangan kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muhajirin, tuan-tuan sekalian, khamsun, nak sebutnya 5 perkara sebagai peringatan. Idza ibtalaitum bihinna, 5 perkara ni apabila berlaku kepada tuan-tuan, 5 perkara ni apabila berlaku di kalangan kita, dalam masyarakat kita, fala khair, maka tak ada kebajikan dah pada masa tu, dengan makna keadaan tu keadaan yang amat teruk dan perlu kepada setiap kita buat sesuatu tindakan supaya keadaan kembali pulih, keluar daripada keadaan teruk yang disebut oleh Nabi, keadaan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada suatu keadaan yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubillah an tudrikuhunna, dan kata Nabi, aku minta lindung supaya dia terlepas daripada kamu semua, dan mudah-mudahan kita semua yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam ibadah, dalam solat tarawih bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang ada ini diberi kekuatan untuk istiqamah sehinggalah ke akhir Ramadan, insya-Allah. Apa dia 5 perkara yang Nabi sebut apabila berlaku memang teruk? Pertamanya tazharul fahishah, keadaan yang teruk, masyarakat yang teruk apabila kamu melihat tazharul fahishah, berlakunya perbuatan keji merata-rata. Al-fahishah yakni az-zina, berlakunya perbuatan zina merata-rata. Berlaku ke tidak benda ni dalam masyarakat kita, dalam negara kita? Sah, kita jawab berlaku. Dulu-dulu memang selalu keluar paper berlaku zina. Sekarang ni tak keluar ada paper berlaku zina kerana tak larat nak keluar, kan? Banyak sangat berlaku perzinaan. Sebagaimana yang saya sebut dalam data JAKIM, budak paling kecil yang mengandung umur 9 tahun. Tuan-tuan bayangkan, umur 9 tahun dan mengandung. Masa saya ada perjumpaan dengan wakil JAKIM dulu, dengan beberapa NGO, dan disebut sekarang tengah fikir, masa itulah dalam 4-5 bulan dulu tengah fikir bagaimana nak uruskan budak ni, nak didik dia umur 9 tahun. Tuan-tuan bayangkan, nak didik dia jadi seorang ibu, sayang kepada anak, dan boleh beri menyusu anak, boleh jaga anak, boleh didik anak. Dia umur 9 tahun. Hasilnya kerana perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang kepada dia. Umur 9 tahun, kita bayangkan. Umur 9 tahun ni setengah orang puasa pun tak lagi, tapi dia dah mengandung. Dan masa perjumpaan tu memang kandungan itu masih sihat.
Tuan-tuan bayangkan, ini yang Nabi sebut 1400 tahun dahulu, tazharul fahishah, berlaku zina yang merata-rata. Apabila berlaku zina, fasya fihim ta'un wal auja', fasya fihim ta'un wal auja', maka datang penyakit yang bermacam-macam. Berlakunya zina, berleluasanya zina, perbuatan jahat ini dalam negara, di suatu tempat, maka balasannya berlaku penyakit yang bermacam-macam. Penyakit macam-macam, penyakit yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala beri suatu penyakit HIV, tak ada ubat sekarang. Dalam perjumpaan saya dengan NGO lah, saya mewakili NGO dengan Kementerian Kesihatan, seorang doktor pakar bahagian sosial, dia kata sekarang di Australia kalau tak silap dah dijumpai ubat untuk penyakit HIV, dah dites pada seorang, tapi puluh-puluh ribu lah. Dia tukar antibody dalaman, dia ambil orang lain punya, dia tukar, dan orang tu sihat. Katanya doktor pakar ni dia kata dalam bengkel, dia sebut, saya sebagai doktor saya cukup bimbang. Dia doktor, yalah macam kita muslimah kan, doktor yang berpanduan dengan Al-Quran, selalu baca Quran. Dia kata saya bimbang apabila diisytiharkan ada ubat HIV. Kenapa dia bimbang? Dia kata dia bimbang kerana kalaulah ada ubat HIV, bimbang takut Allah datangkan penyakit lain yang lebih teruk daripada HIV. Kerana tazharul fahishah, berleluasanya zina, Allah janji akan merebak penyakit yang bermacam-macam di kalangan kamu. Dan dia ada klinik sendiri, memang setiap hari dalam bulan dia boleh buat, orang panggil data, beratus yang pergi daftar cek hamil luar nikah ataupun hamil tanpa ada suami di klinik swasta dia. Jadi seorang doktor berfikir begitu, dia takut ada ubat HIV. Takut apa? Takut Allah datangkan penyakit yang lebih teruk daripada HIV. Apa yang perlu, dia kata, jangan cari ubat. Memang kena cari ubat, tapi lebih penting ialah untuk ubat HIV, kerajaan kena cari suatu jalan menyekat. Bagaimana untuk menyekat gejala zina, gejala yang bermacam-macam, sosial dan sebagainya. Itu barulah selari ubat yang kita beri dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas, maka akan menutup segala masalah. Peringatan ini berlaku, peringatan yang Nabi sebut kepada kita berlaku, dan kepada kita semua kena jaga. Kalau apa-apa yang berlaku kepada kita, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang kedua di antaranya naqsul mikyal wal mizan, perniagaan yang sudah tidak amanah. Perniagaan yang sudah tidak amanah. Di kalangan kita ramai, mungkin ada di kalangan kita saudara mara kita kontraktor. Bagaimana nak dapat tender? Nak dapat tender kantin sekolah pun kan kena sorok sampul surat bawah meja juga. Perniagaan yang tidak amanah. Dah orang tahu dah senangnya benda ni, semua tidak amanah. Saya ingat lagi masa kita buat quarters imam dulu. Apabila selesai quarters imam, saya dengan Haji Zul hantar pekerja kita Indon balik ke Kelang. Dia kata, Ustaz, minta tolong Ustaz hantar sampai ke rumah. Minta tolong Ustaz hantar sampai ke rumah. Almarhum dah, yang buat quarters ni dah meninggal Indon. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat pada dia. Siang malam dia buat kerja.
Dia kata minta ustaz hantar ke rumah kerana kalau ustaz tak hantar ke rumah, ustaz tinggal di stesen bas, kami balik, kami akan ditahan oleh penguasa, dan mana duit yang ada ni memang tak semua dapat kepada kami terpaksa beri pada mereka. Itu saya ingat, cukup ingat betapa tidak amanahnya berlaku dalam negara daripada peringkat bawah sampai kepada peringkat atas. Sebab itulah masalah tak selesai. Apabila naqsul mikyal wal mizan, berlaku tidak amanah dalam perniagaan baik, dalam semua aspek lah, dalam kerajaan dan sebagainya, maka Nabi sebut akan datang kepada kamu al-qahd, cuaca yang tak menentu, kemarau, panas sangat, hujan lebat sangat sekejap, datanglah banjir kilat, tanah runtuh, sekarang ni jerebu, kan? Datang bermacam-macam. Ini peringatan daripada Nabi. Berlaku tak berlaku? Nabi sebut 1400 tahun dulu, dan kita tengok sekarang berlaku kepada kita apa yang Nabi sebut. Memanglah dalam geografinya kata kerana perubahan bukit dan sebagainya, tetapi kita orang mukmin kena ingat ia adalah peringatan daripada Allah. Nabi sebut lama dah. Apabila berlaku sedemikian, tidak amanah dalam masyarakat, tidak amanah, maka cuaca tidak menentu, protes daripada Allah Subhanahu wa taala, protes daripada makhluk Allah yang lain kepada perbuatan manusia yang janji hidup atas muka dunia taat pada Allah, tapi buat benda yang berlainan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jawrus sultan. Apabila diangkat pemimpin yang jauh, pemimpin yang fasik, pemimpin yang tidak beriman, pemimpin penguasa yang tidak layak berada di atas, yakni tidak pegang ahdullah wa ahd Rasulullah, tidak pegang dengan janji Allah dan janji Rasulullah, maka akan berlaku kehidupan yang susah, syiddatul maunah, akan berlaku kehidupan yang susah. Kita terasa tak kehidupan susah? Mungkin tuan-tuan setengah tak terasa, mungkin setengah di kalangan kita terasa, dan memang terasa kehidupan yang susah. Sekarang ni culik budak, dan memang cukup terasa. Bukan jauh pun tak, di Taman Selasih dah berlaku, di nak turun Diuk tu dah berlaku culik budak, di Melewar pun dah berlaku, budak kena tarik, di tepi-tepi kita je berlaku. Apabila jawrus sultan ada dalam negara itu, pemimpin yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang susah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ingat, apabila datang peringatan Allah, dia tidak pilih. Oh, ni tak apa, tu imam tak kena, ustaz tak kena. Tak, dia tak pilih. Bala Allah Subhanahu wa taala, dia kena semua. Sebab tu kita kena kerja. Bahagian apa pun kita tukang sapu ke, kita ustaz ke, kita tok imam ke, kita tok bilal ke, kita siapa ke, maka kita kena bekerja. Yang ni kena jadikan negara kita baldatun tayyibah. Usahalah apa segala macam sekalipun, berazam dalam diri nak kembalikan bumi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mana sekalipun. Yang keempat, man'uz zakah. Tuan-tuan jangan lupa zakat. Zakat, tengok dalam simpanan berapa ada. Cukup setahun, sekarang berapa Allah alam. Mungkin lebih kurang sekarang 13 atau 15 ribu kot kadar sekarang. Manakala ada simpanan tetap 15 ribu, cukup setahun, itu kena keluar zakat 2.5, kena keluar. Kena ingat, ini bukan harta kita. Kadang-kadang orang sayang, bukan banyak pun, 200 setengah 300 orang sayang. Sayang ni kalau hak kita. Zakat bukan hak kita. Kena ingat tu, zakat adalah hutang kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena bayar. Kalau ada simpanan kita daripada tahun lepas sehingga tahun ni, tengok dalam buku 100 ribu, tak kurang-kurang cukup setahun, 2.5% kali 100 ribu kena keluar, bagi pada pakai miskin dan sebagainya. Boleh bagi pada pihak sisi masjid, tolong agihkan, dan bagilah pada sesiapa pun. Saya juga selalu, kalau di sekolah tu cikgu bayar pada saya, dan saya agihkan pada fakir miskin di kampung lah.
pada anak yatim dan sebagainya. Maknanya kita kena keluar zakat. Apabila tak keluar zakat, man'ul matar minas sama, zakat diumpamakan kamu menahan hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sebut laulal bahaim lam yamturu, kalau bukanlah kerana binatang-binatang yang hidup susah, kering, dahaga air, nak mati, binatang tu nak mati tak dapat air, Allah tak turunkan hujan. Kerana jahatnya perbuatan manusia, ingkarnya manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir sekali, man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'suhum bainahum. Apabila tidak berlaku pimpinan kamu tidak berpandukan bi kitabillah, tidak menghukum menggunakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, peraturan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu ba'suhum bainahum, Allah akan timbulkan masalah satu-satu kepada kamu. Ja'alallah ba'suhum bainahum, Allah timbulkan masalah. Memang masalah tak? Masalah kita pun duk fikir masalah, pening kepala. Saya pun ada anak kecil duk fikir, selalu nasihat. Kalau orang tak kenal, kita kena nasihat supaya dia lagi culik budak yang berkata-kata masalah satu-satu yang berlaku kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, peringatan daripada hadis ini, 4-5 perkara ini kita tak buat dan kita pesan pada orang lain. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.